inspirasi, inforia, Islami, semua dikit. Ini menjadi satu asas problem yang berlaku akan dapat diselesaikan. Dari situ antara yang kurang mendapatkan perhatian sebab ini kita ada banyak kita panggil yang mengganggu dalam interaksi dan komunikasi kita, seperti perhatian-perhatian yang diberikan. Contohnya orang bercakap kita tengok handphone, kan? Orang bercakap kita tengok handphone. Jadi kalau kita bercakap orang tengok handphone pun kita akan rasa perasaan bahawa dia tak dengar cakap aku atau dia tak suka ke. Jadi ini semua masa kan ku ulang segala, kan ku menjauhi noda puspasan ku loga. Oh Tuhan, terima taubatku, aku berserah. Oh dunia ini fana, ku terleka insan lemah. Ku dirayu, ku dipujuk, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Doa oleh anak autistik Adi Ashraf Zakwan Muhammad Zaini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, ampunkan dosa nenek kami, ampunkan dosa adik-beradik kami, dosa saudara kami serta kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, berikan ketenangan pada hati anak-anak autism seperti kami. Ya Allah, berikan kesabaran pada hati anak-anak autism seperti kami. Ya Allah, berikan ketabahan pada hati anak-anak autism seperti kami. Walaupun kami OKU di dunia ini, janganlah Engkau jadikan kami OKU di akhirat nanti. Kami bersyukur dengan dugaan autism ini. Ya Allah, kami bukan ciptaan-Mu yang rosak atau tidak elok. Jika kesakitan yang kami alami, Kau sembuhkanlah. Jika kekurangan yang kami miliki, Kau cukupkanlah. Ya Allah, Engkau berikan juga ketenangan, kesabaran dan ketabahan kepada ibu bapa yang bertanggungjawab menjaga kami, para guru yang berusaha mengajar kami, ahli keluarga yang belajar memahami kami, serta semua yang membantu kami di dunia ini. Kerana kami hidup mereka susah, kasihanilah mereka ya Allah. Gantikan kepenatan mereka dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga hari kesedaran autism sedunia ini asbab untuk Engkau berikan hidayah buat mereka yang belum faham untuk menyantuni mereka. Ya Allah, jauhkan kami dari azab kubur dan azab api neraka. Kumpulkan kami dalam syurga-Mu nanti. Hanya pada-Mu tempat kami meminta dan memohon pertolongan. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi
كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Kucing 93,7 FM. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
عليه وسلم يا رب صل 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 على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل 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 على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Inspirasi info Islam. Kemuliaan Al-Mustafa bersama Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit. Allah adalah tujuan, Al-Mustafa Rasulullah adalah jalan. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran menerusi rancangan Kemuliaan Al-Mustafa bersama saya Nati Paradi, dan juga tetamu kita dah pun bersedia di dalam konti Radio IKIM untuk perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya alu-alukan kehadiran yang berbahagia Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit untuk bersama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum Habib. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Lama tak bersama Habib, dan Alhamdulillah hari ini, malam ni kita bersama untuk perkongsian kita. Jadi mungkin awalan ini bila kita sebut tentang Kemuliaan Al-Mustafa, Habib nak ceritakan tentang merebut peluang kebaikan. Jadi awalan ini kita berikan sedikit mukadimah untuk pertemuan kita. Silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, terima kasih kepada DJ Yati. Terima kasih. Yalah, itulah lama sebab apa, DJ Yati pun hari itu pergi buat haji. Masya-Allah. Kerja haji, insya-Allah mudah-mudahan dapat haji mabrur, insya-Allah. Saya pun alhamdulillah peluang sekali lagi terus dapat untuk membimbing jemaah haji, alhamdulillah tahun ini juga. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, dan juga yang kita rindui para pendengar Radio IKIM dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana yang telah pun kita bincang dan bahaskan tentang kemuliaan Al-Mustafa Rasulullah SAW, iaitu tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara kemuliaan Rasulullah SAW adalah Nabi ni dia suka merebut peluang kebaikan. Ini yang kita nak kena belajar dan contoh kepada Rasulullah SAW ni, untuk menunjukkan sebenarnya kita ni ada peluang kebaikan di mana saja kita berada. Dan Rasulullah SAW mencontohkan kita, apabila kamu ada peluang, ambil peluang itu. Satu, jangan diukur dengan besar kecil, banyak sikit, tapi ambil. Itu sifat Nabi SAW. Yang keduanya, Nabi kita Muhammad SAW ni akan kita panggil nak buat tu biar yang maksimum. Maksudnya jangan lepaskan peluang. Ambil betul, buat maksimum. Buat yang maksimum, yang terbaik. Itu yang sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umumnya Nabi sendiri menyatakan bahawa sebenarnya kita ni ada peluang melakukan kebaikan di mana saja kita berada. Hatta sama ada kita bersama dengan orang ramai atau kita sendiri-sendiri. Jadi bermakna sebenarnya kita ada peluang tu. Jadi sebab tu kita hari ini insya-Allah kita nak belajar dari kemuliaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni adalah bagaimanakah Nabi kita Muhammad SAW ni merebut peluang kebaikan itu, dan contoh-contoh yang ada daripada Nabi kita Muhammad SAW, insya-Allah. Masya-Allah, maksudnya bukanlah sekadar boleh kata buat baik tu selalu kita terfikir buat baik pada orang lain, Habib. Kali ni maknanya bagi Nabi SAW mengajar kita buat baik pada diri sendiri pun perlu untuk buat baik. Ya, betul. Jadi sebab memang sebenarnya kita perlukan banyak bekal, khususnya ketika mana nanti setelah kita meninggal dunia, kita perlu bawa bekal yang begitu banyak. Sebab perjalanan kita panjang, kemudian kita punya hisab yang ialah kita tahu yang akan menentukan keadaan kita nanti di akhirat. Yang disebutkan siapa yang berat dia punya timbangan kebaikan, fahuwa fi aisyatir radiyah,
dia akan berada dalam kehidupan yang diredai dalam syurga. Tapi kalau ringan, Allah. Jadi sebab tu kita nak belajar itulah daripada Rasulullah tu. Sebab tu Rasulullah ni baiknya dia ajarkan kita dengan contoh tauladan dia, macam mana dia ambil peluang tu. Pasal kadang-kadang kita tak perasan, tapi rupanya Nabi tunjukkan kat kita, subhanallah, Nabi yang sudah pun terjamin syurganya, Nabi yang sudah tinggi kedudukannya, pahalanya dan juga kedudukannya di sisi Allah sangat hebat, tapi tak melepaskan peluang hati untuk nak buat kebaikan itu, untuk dapatkan ganjaran. Macam tu. Itu yang hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kita tiru tu kan. Betul. Contoh sebagai contoh ya. Contoh ketika mana Nabi nak hijrah. Kan kita tahu Nabi SAW ketika berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah dimaklumkan oleh Rasulullah SAW bahawa Rasulullah dah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni apabila dengar macam itu, terus dia kata, "As-suhbah ya Rasulullah, adakah aku ni disuruh untuk menemanimu wahai Rasulullah?" Nabi kata, "Ya betul." Sayyidina Abu Bakar terharu betul dan juga gembira betul, sehingga menitiskan air mata kegembiraan waktu itu dapat menemani Rasulullah. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar dah standby dah. Apa yang standby di antaranya? Unta. Untuk kenderaan Rasulullah dan juga dia kan nak hijrah pergi Madinah ni. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku dah sediakan unta, maka ini unta ni ambillah untuk engkau." Maksudnya dia hadiahkan kepada Nabi. Tapi Nabi cakap beritahu satu benda. Nabi kata bisaman, kata Nabi. Maksudnya dengan bayaran. Masa aku kena beli unta ni. Jadi aku tak akan ambil free-free, aku nak bayar. Jadi Sayyidina Abu Bakar sudah tentulah kalau boleh tak naklah pun kan. Dia nak bagilah kepada Rasulullah. Kan? Siapa yang tak nak hadiahkan Rasulullah dan nak khidmat dengan Rasulullah. Tapi Nabi kata tak, aku nak kena beli baru aku ambil. Kalau tidak aku tak nak. So kerana Nabi dah yalah kita kata nak juga begitu, Sayyidina Abu Bakar pun tak boleh nak buat apa, akhirnya dijual lah kepada Nabi SAW unta itu. So kenapa agaknya Nabi sampai nak beli unta tu, sedangkan ambil je lah, guna je lah. Sebenarnya kata para ulama, kan Nabi nak ambil peluang hijrah tu kan ganjarannya besar. Hijrah ganjaran besar. Kerana meninggalkan tanah air, mengorbankan harta, meninggalkan ada yang meninggal keluarga, meninggalkan tanah air, berkorban dengan tenaga, bahkan dengan nyawa. Tapi belum isi ada lagi peluang ni apa? Iaitu mengorbankan harta. So maknanya Nabi kata aku nak dapat peluang pula dapat ganjaran mengorbankan harta pula. Masya-Allah, Rasulullah pun Masya-Allah. Tak, maknanya apa saja peluang tu akan ada juga Nabi ambil daripada itu kata sekecil-kecil apa kita tak perasan tu. Dan kita kata kalau kita kita ambil peluang untuk kesempatan untuk nak selagi boleh dapat yang kalau free lah kan. Tapi sebenarnya Rasulullah nampak lain. So kita nak belajar di situ. So kita kena ada sifat opportunist tapi kepada akhirat. Banyak orang opportunist ni minta maaf kepada duniawi. Tapi kita kena ada sifat opportunist untuk akhirat. Itu salah satu contoh lah. Satu contoh yang kita boleh tengok bagaimana Nabi ni merebut peluang kebaikan. Rupanya betul lah kan. Kalau kita macam tujuh yang kita kata kalau awal saya sebut haji kan. Yalah, haji ni kan pengorbanan ni besar. Bersusah-susah harta tu, nak kena belanja, tenaga, masa, pengorbanan ni semua. Meninggalkan keluarga. Kadang-kadang kita akan rasa susah berat haji ni. Tapi memanglah sebab dia terlalu mahal nilai dia, sebab setiap sesuatu tu dinilai oleh Allah, sampai setiap sen yang kita belanjakan tu Allah akan ganti. Dan Allah akan ganti yang lebih baik daripada tu. Jadi jangan kita rasa rugi aku belanja banyak-banyak, duit ni habis. Dia tak ada istilah habis apabila kita buat amal kebaikan dan ibadah kepada Allah SWT. Jadi itu pengajaran daripada kemuliaan Al-Mustafa SAW. Itu yang kita boleh ambil contoh yang pertama. Masya Allah, ni mana yang urus niaga dengan Allah memang tak akan pernah rugi. Tak ada pernah rugi. Kita baru dapat sikit macam mana bagi Nabi SAW, sekecil-kecil benda pun Nabi akan ambil peluang tersebut untuk diri bagi Nabi SAW. Kita akan kongsikan banyak lagi selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Info Ria Islami menerusi perkongsian kemuliaan Al-Mustafa.
sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi info ruang isu. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Al-Mustafa, kembali bersiaran bersama dengan Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit untuk perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah, jom kita sama-sama pakat-pakat ambil peluang kebaikan. Ambil peluang kebaikan walaupun sekecil-kecil, tekan butang share di FB anda. Itu pun dah cukup kebaikan untuk sama-sama kita kongsikan ilmu kita pada malam ini untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merebut peluang kebaikan. Tak kira saiznya bagaimana. Kecil besar, rebut saja kerana setiap tu ada nilai di sisi Allah SWT. Habib, kita sambung lagi perkongsian kita. Baik. Jadi ketika dalam peperangan Badar, kita tahu asalnya peperangan Badar ni bukanlah Rasulullah SAW nak pergi berperang. Asalnya sebenarnya nak menyekat barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, kan. Kerana nak mengambil hak balik kepada kaum muslimin. Tapi akhirnya berlaku peperangan dinamakan peperangan Badar. Jadi persiapan itu bukan persiapan peperangan, Hati, ya. Dari segi sudut kelengkapan dia, bahkan kita panggil haiwan tunggangan dia, kan. Tak sesuai pun untuk peperangan. Tak sesuai pun, tapi ya sudah, kita kata ditakdirkan begitu, dan memang itulah merupakan daripada detik kegemilangan kemenangan Islam yang Allah telah letakkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin pada waktu itu. Jadi memanglah kalau kita tengok unta ataupun tunggangan tu hanya dalam riwayat disebutkan ada 70 je, nak berbanding daripada bilangan kaum muslimin pada waktu itu ada 313, lebih kurang begitulah dalam riwayat. So nak pergi ke arah Badar ni agak jauh. So kalau kita kata macam mana, jadi Nabi SAW dia bagikan 1 ekor tunggangan dengan 3 atau 4 orang, 3 orang gilir. Supaya kan kita kata dapatlah setiap orang tu naik di atas kenderaan tu, kan. Jadi termasuk yang juga diatur giliran tu Rasulullah bersama Sayyidina Ali dan Mirsad bin Abi Mirsad. Ada seorang sahabat lagi, Mirsad bin Abi Mirsad. Jadi Nabi 3 orang lah, Rasulullah, Sayyidina Ali, Mirsad bin Abi Mirsad dalam riwayat. Bergilir lah ni. Gilir, yang lain ada 3 orang, ada 4 orang. So mulalah naik. Rasulullah naik dululah, kan. Rasulullah naik sampai satu jarak, Nabi turun. Nabi kata, Ali, kamu naik, giliran kamu. Sayyidina Ali ialah Rasulullah, kan. Takkan saya naik Rasulullah kat bawah. Jadi dia kata apa? Ya Rasulullah, bahagian saya nak berikan kepada engkau, wahai Rasulullah. Maksudnya bahagian masa turn saya untuk naik ni, giliran saya nak bagi kepada engkau. Saya kata, kalau begitu wahai Mirsad, kamu naik. Mirsad pun kata, wahai Rasulullah, bahagian saya nak beri kepada engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, tidaklah kamu itu lebih kuat daripada aku. Maksudnya kalau aku naik, kamu jalan, lama-lama kamu akan lemah. Penat kan? Tidaklah kamu itu lebih kuat daripada aku, dan tidaklah aku ini lebih banyak pahala daripada kamu. Maksud dia, kalau aku tak jalan, aku tak dapat pahala orang berjalan. Bismillah, aku nak dapat juga. Macam tu. Jadi maknanya Rasulullah nak ambil peluang juga. Bukan hanya ketika naik dapat pahala berjalan jihad fisabilillah. So kamu pun tak banyak tenaga, kamu pun kena juga naik. Aku pun nak dapat pahala yang banyak macam kamu juga ketika berjalan. Tu yang peluang tu kita kata Nabi nak ambil Rasulullah SAW, kan. Jadi subhanallah, tu kita kadang kita kadang-kadang melepaskan peluang-peluang yang banyak kadang-kadang yang ada dekat kita. So kita nak belajar daripada Nabi kita Muhammad SAW tu dengan apa yang Nabi faham dan beri faham kat kita. Nabi faham bahawa ini peluang ganjaran, dan kita kena faham bahawa kita kena grab dan rebut daripada peluang itu. Tak lagi dengan riwayat lain disebutkan Nabi pernah bersama dengan para sahabat. Waktu tu ialah dalam rombongan, kemudian Nabi kata, okey, kita berehat di sini. Nabi bagikan tugas. Nabi kata, okey, yang ni bina kemah. Ni grup dia, ni 1, 2, 3 orang. Yang ni berapa orang ni? Okey, ini sembelih unta, dan yang ni lapah, yang ni nanti masak. Aku dikatakan, dan aku pergi cari kayu api. So sahabat kata, ya Rasulullah, tak payahlah, kau duduk je lah, kan.
kita orang je buat semua. Kata Rasulullah, tak, aku pun nak ambil peluang mendapatkan ganjaran, kata Nabi SAW. Nabi pun pergilah dengan sahabat, pergi cari kayu api juga. Dia seorang pemimpin. Seorang bos kita kata, seorang yang tu. Jadi kadang-kadang kita kenapa? Tadi kenapa tu memang kita kata tadilah, iaitu merebut peluang kebaikan dan ganjaran tu. Kan yang kita tengok, walaupun dah dia kita maklum bahawa Rasulullah SAW tu banyak ganjaran, apatah lagi kita yang banyak kekurangan, kan kita perlukan sebenarnya ganjaran, kita perlukan amal untuk kita ni meraih ridha dan rahmat Allah SWT. Jadi kita nak belajar daripada Rasulullah SAW ni. Jadi bermakna apa saja peluang yang kita ada, kita buat. Sebab tu Rasulullah kata kita ni boleh untuk beramal dan bersedekah di mana saja kita berada. Contoh, kata Nabi, tasbih itu sedekah. Maknanya kita seorang-seorang, kita tak ada buat apa, kita bertasbih, subhanallah, subhanallah. Itu sedekah? Itu sedekah, kata Nabi. Masya Allah. Tahmid kamu sedekah, tahlil kamu sedekah, Nabi kata. Takbir kamu sedekah. Bahkan kata Nabi, amar ma'ruf kamu sedekah. Tentu kita tengok orang, jom buat ni, jom kita pergi masjid, itu sedekah. Ni anda tekan butang like ni pun, juga share ni pun sedekah. Allah. Dan nahi mungkar sedekah, kata Nabi SAW. Jadi kata Nabi, sebenarnya apabila kamu buat baik, kamu akan dapat pahala seperti bersedekah. Bermakna kita boleh buat baik di mana kita ada. Dan peluang tu. Jadi jangan kita kata saya tak ada peluang nak buat baik. Orang baru tanya, kadang-kadang orang tak perasan dah ada peluang. Dia rasa saya macam tak ada peluang. Itu yang kita rugi kalau kita sebenarnya tak merebut peluang tu. Sedangkan peluang tu ada tapi kita tak merebutnya. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memperkecilkan satu perbuatan baik satu pun. Walaupun dengan hanya memandang saudaramu dengan senyuman. Allah Akbar. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Kan? Tapi kita kadang-kadang sambil lewa benda tu. Dan kita anggap tu macam tak ada, ni buat apa. Tapi Nabi kata jangan rendahkan. Kamu rasa, mungkin kamu rasa itu kecil, tapi di sisi Allah besar. Allah Akbar. Sebab mungkin dengan senyuman kamu tadi, yang orang ni ada masalah, dia pun ada, dia ada stres dan sebagainya. Tapi dengan senyuman kita mengubat dia punya tu. Walaupun sesaat. Dan menceriakan dan sebagainya. Sebab tu saya selalu sebutkan Yati, saya sebagai contoh saya bagi tahu. Contohnya Yati, kadang-kadang kita ni, saya sendiri pun kita ni suka juga kadang-kadang tu tengok orang tu, kadang-kadang kita ada bermain dalam hati kita ni. Satu lagi kita tengok dia penampilan dia, contohlah kan budak-budak yang sekarang ni dengan fashion, dengan gaya, dengan trend, kadang-kadang tu sampai yang minta mudah-mudahan jauh lah, jangan ada trend-trend ni contohnya yang bertindik, yang bertatu. Tapi orang Islam kita sedih lah kan. Tapi kita ni apabila kita lalu dekat dia, kita senyum agak-agak. Kalau saya lah, mungkin saya tak senyum, because saya marah, saya geram tengok dia kenapa benci. Kenapa dia macam ni kan? Apa ni orang Islam buat macam ni kan. Tapi cubalah kalau saya berhenti sekejap, tenangkan diri. Dia pun perlu untuk didakwah, dia perlu juga diajar dengan kebaikan. Kalau kita terus memandang dia dengan muka masam, kita dengan kebencian, lagi dia semakin jauh. Apa salahnya kita lalu kat dia, kita bagi salam dengan senyuman. Kan, paling kurang dia segan. Paling dia akan segan. Keduanya, hati rasa agaknya kalau orang senyum ni, orang suka ke tak suka? Mestilah suka. Dan dia tengok pula, contohnya penampilan kita ni, yang pakai kopiah ke, pakai serban ke, pakai jubah ke, contohlah, bagi salam senyum, mesti dia kata dengan aku pun dia bagi salam dan senyum. Ada tak kesan dalam hati dia? Ada. Kesan dalam hati dia tu, yang dia rasa aku ni macam ni pun dia bagi salam. So bermakna dia masa tu akan terkesan sangat. Dan mudah-mudahan terkesannya dia itu, masa tu Allah berikan hidayah kat dia. Amin. Jadi kita jadi sebab hidayah. Allah Akbar. Tak sangka kan kecil je. Tapi dia punya perubahan tu akan jadi perubahan yang sangat besar. Contohlah tiba-tiba Allah beri hidayah dan dia berubah. Maka dia jadi orang yang baik apa semua. Ganjaran tu kita dapat. Tapi dengan sebab salah senyuman kita je. So kita nampak benda tu kecil. Tapi kesannya sangat besar. So jangan kita memperkecilkan satu-satu perbuatan yang makruf, kata Nabi SAW, walau sedikit pun. Kerana
di dalam di situ mungkin tersembunyinya ridha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah macam yang selalu kita ulang-ulang, seorang perempuan ada dari riwayat lelaki daripada Israel yang bergelumar dengan dosa sampai dia turun dari perpigi, dia ambil air, tiba-tiba naik tengok ada anjing yang menjelirkan lidah dia, dahaga sangat. Dia pun kesian, dia turun balik, dia ambil air, dia bagi minum. Rupanya dengan sebab tu je, benda tu orang anggap kecil je, tapi mendatangkan ridha Allah, rahmat Allah, dan dia diampunkan, dia masuk dalam syurga. Masya-Allah. So kita sebenarnya peluang kebaikan tu ada dengan kita. Supaya tinggal lagi kita nak rebut tak peluang tu ataupun tidak. Itu yang selalunya kita rugi kat situ. Jadi ini yang kita dah belajar daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satu kebaikan pun dan peluang kebaikan kecuali Nabi akan mendahului yang lain. Dan apabila Nabi buat, Nabi akan buat bersungguh-sungguh dan buat yang terbaik. Nabi akan buat yang paling baik. Tapi ada tapi lah. Ini sebab Nabi SAW ni syariat, iaitu yang menyebabkan timbulnya syariat. Jadi kata Sayyidina Aisyah, cuma Rasulullah apabila sudah bersungguh-sungguh tu, kemudian Nabi akan tone down. Dia akan rendahkan sikit sebab fikir kepada umat dia. Kalau ikut Nabi SAW standard, wah, tinggi. Dia akan buat sungguh-sungguh. Sebab tu dalam banyak riwayat-riwayat kita tengok, Nabi kalau puasa macam tak buka-buka. Tapi ada kalanya Nabi tak puasa, macam tak pernah puasa langsung. Tapi pertama tu Nabi puasa dulu. Maknanya Nabi dia buat betul-betul maksimum. Kemudian Nabi fikir, kalau aku buat ni kan jadi wajib pula, berat pula kepada umat. So Nabi pun ini kasih sayang Nabi. Tapi kita janganlah guna kaedah tu. Kita guna kaedah saya tak nak buat tu, kesian ke siapa. Kita kena kesian kat diri kita, kena buat yang baik lah. Kan ada peluang buat. Jadi saya rasa kita nak ajak kepada semua para pendengar ni, di mana pun kita berada, ada peluang kebaikan kita buat. Yalah, macam sahabat kata, Nabi kalau naik kenderaan, naik bukit je, Nabi akan ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepanjang naik bukit. Naik bukit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana kan kena naik jalan, kita pun jalan pun bukan rata kan, ada naik bukit kan. Maknanya Nabi ni ada saja zikir, ada je amalan, ada je peluang kebaikan dia buat. Naik bukit je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis turunnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini dengar oleh sahabat. Masya-Allah. Kita kadang-kadang yalah, kita tak ada peluang tapi kita tak buat kan. So kita sekarang ni tengah mandu ni. Buatlah. Sambil tu kita ni dalam menaik ke atas. Orang naik ke terbang kan naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik. Nanti dia turun nanti subhanallah, subhanallah, subhanallah. So penuh waktu tu dengan kebaikan nanti. Sebab kita ni dah terlalu banyak minta maaf sia-siakan waktu kita dah banyak alay. Jadi kita belajar untuk merebut peluang kebaikan ini. Dan juga satu lagi, Nabi SAW ni sifat dia, apabila kebaikan tu datang ada pada peluang yang dia ambil, Nabi ni dia akan kita panggil sungguh-sungguh, dengan maksud yang digambarkan tu, Nabi akan buat baik. Dan kebaikan Nabi ini karihil mursalah, macam angin yang berhembus, yang menghembus. Maksudnya siapa pun Nabi akan buat baik. Sampai-sampai ini kita kata level yang lain lah, next level lah. Seorang datang kepada Nabi SAW. Waktu tu Nabi duduk dengan Sayyidina Umar dengan seorang pemuda Ansar. Datang lelaki ni, dia minta tolong Nabi lah, maksud minta sesuatu kepada Rasulullah. Sayyidina Umar dia dah geram lah. Sebab apa? Satu, dia kenal lelaki ni. Lelaki ni memang suka minta. Tadi dah minta lah, itu dah minta lah, dia orang sana. Ini datang lagi dia ni, minta kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun waktu tu memang tak ada apa-apa dah. Tapi Nabi SAW kata kat lelaki ni, pergilah kamu ke pasar atau ke kedai, ambillah keperluan kamu dan katakan kepada orang tersebut Rasulullah akan bayar. Maksudnya Rasulullah hutang lah. Rasulullah atas yang nama Rasulullah. Nampak Nabi tetap nak juga betul. Okey. Jadi Sayyidina Umar ni ketika dia dalam keadaan tu, dia pun rasa yalah, dia bukan nak larang dan dia bukannya maknanya nak sekat tu, tapi dia tak berapa happy dan gemar dengan satu cara orang tu yang misalnya minta Rasulullah, dia tahu Rasulullah tak akan tolak. Yang keduanya,
dia nak dapat tahu khususnya keadaan Rasulullah, perasaan Rasulullah dengan berbuat seperti itu. Sehingga dia kata begini, ya Rasulullah, bukankah kita disuruh untuk buat sesuatu amal, satu kebaikan itu yang kita mampu? Sekarang ni dah luar kemampuan, sampai kita terasa beban dengan hutang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Waktu dia cakap begitu, Rasulullah SAW berubah wajah. Berubah wajah ni maksudnya tak senang dengan perkataan Sayyidina Umar. Jadi orang Ansar ni, pemuda Ansar ni nampak Rasulullah dan muka dia berubah. Sebab Rasulullah ni memang begitu, wajah Nabi ni jelas, mudah untuk nak difahami. Sebab Nabi ni wajahnya itu indah. Dan kalau marah orang kenal, kalau dia tak berapa suka orang kenal. Sebab satu, cintanya sahabat kepada Rasulullah sehingga mengetahui tentang semua perubahan-perubahan Rasulullah SAW. Masya Allah, subhanallah. Terus kepada pemuda Ansar tu kata, Anfiq ya Rasulullah wala takhaf min dil arsyir rahmani iqlala. Infaklah wahai Rasulullah, janganlah kamu bimbang kerana pemilik arasy yang maha pengasih itu tidak akan mengurangkan sedikit pun kebaikan daripada kamu. Dengar macam itu, berubah ceria balik. Maksudnya Nabi ialah tak senang dengan perkataan Umar yang cuba untuk nak kita kata menghalang kebaikan tu, macam seolah-olah lah, tapi bukan dia nak halang, cuma dia tak berapa seremah dengan cara tu. Tapi Nabi suka dengan semangat yang diberikan oleh orang Ansar tu untuk supaya digalakkan untuk melakukan kebaikan. Jadi sampai tahap itu Nabi kita Muhammad SAW mengambil peluang apabila orang minta tolong dan sebagainya, sampai dikatakan tak ada kamus dalam diri Nabi berkata tidak kepada orang yang mau minta sesuatu daripada Rasulullah SAW. Jadi hati kita kena cuba sekarang ni, yang saya rasa kita nak ajak kepada para pendengar kita dan saya sendiri adalah cuba untuk mengambil peluang kebaikan di mana saja kita berada. Jadi kita sebenarnya buat peluang kebaikan ni ada kat mana-mana. Kalau kat rumah dengan keluarga kita, jiran kita, nanti kat tempat kerja dengan kawan-kawan kita, kan. Jadi sebenarnya kalau nak buat baik dengan orang ni, di mana pun kita akan ada peluang tu. Senyum, bagi salam. Kita dah bahas dari awal dulu, kan. Kongsi perkataan baik dalam WhatsApp. Perkataan baik, apa semua. Kemudian berzikir kalau sekiranya waktu kosong. Kalau waktu boleh kita beribadah tambah lagi, kita tambah. Seperti Nabi SAW sampai bengkak kaki. Jadi ini semua kenapa? Sebab Nabi merebut peluang kebaikan-kebaikan yang ada tu. Dan tidaklah Nabi akan mengetahui akan kebaikan tu kecuali Nabi akan merebutnya dan melakukannya sebaik-baik mungkin kerana mengetahui akan fadilat dan kelebihan itu. Jadi bermakna kita nak kena contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Cuma ni kan Habib, ada perlu ke kepada macam kita nak melakukan amal-amal ni ataupun ialah peluang-peluang kita ambil tu, kita kena sandarkan semuanya kerana Allah Taala. Kadang-kadang kita buat benda kecil tak perasan pun. Macam mana Habib? Okey. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu buat dari sesuatu yang baik itu, maka Allah Maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah maksudnya Allah akan membalas dia. Tidaklah mesti kita lillahi ta'ala. Tidak. Apa pun perbuatan baik itu, sehingga contoh kita buat baik kepada adik-beradik kita. Kita taklah niat terus lillahi ta'ala ni, tapi kita buat ini adik aku, ini abang aku. Buat baik kepada ibu apa, kerana ini ibu dan ayah. Kita buat baik kerana itu, kerana di ibu ayah, tapi sebenarnya secara tak langsung, kenapa saya nak buat baik ni? Kerana Allah suruh. Tapi kita taklah nak kena macam niat tu spesifik macam tu. So buat baik itu je dah dikira amal kebaikan dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi taklah maksudnya kita semua benda yang kita buat kena lillahi ta'ala. Tapi kita biasakan dengan kebaikan. Apa saja kamu buat baik, Allah tahu dan Allah akan ganti. Dan juga disebutkan fa innallaha yakhlifu, dalam ayat lain Allah akan ganti kebaikan tu dengan kebaikan pula. Dan Allah itu asyakur, nanti itu Maha berterima kasih. Allah Maha berterima kasih. Iaitu kalau kita buat yang baik, Allah berterima kasih kat kita, Allah beri ganjaran lagi banyak daripada subhanallah. Dia akan berikan yang kebaikan itu daripada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita
kena betul-betul ambil peluang tu nanti, khususnya ke dalam perjalanan kita ni nak bertemu dengan Allah SWT ni. Kan khususnya kita kata setelah sekian lama kita melepaskan peluang tu. Sekarang ni kita kena atur untuk mengambil peluang yang ada ni, untuk kita meraih rahmat dari ridha Allah SWT. Apa pun, jangan fikir kecil besar. Ada orang kata ini saya nak buat yang besar-besar je, dia target nak buat besar, tapi akhirnya yang besar tu pun terlepas tak buat. Allah Akbar. Jadi kita bina diri kita tu dengan apa yang kita ada kemampuan dan boleh buat untuk bersama ada dengan kita di mana. Sebab saya kata di mana pun kita ada, kita boleh buat kebaikan. Saya ada satu kisah lah Yati, supaya pendengar mungkin saya pun tak tahu rasa kita ni. Dulu Harun Rashid disebutkan waktu ketika dia jadi khalifah dulu, dia ialah Baitul Mal banyak duit dan sebagainya. Akhirnya dia kata dia nak reward orang yang buat kebaikan. So dia dah niat macam tu, dia bawa lah dia menteri kewangan dia bawa dia punya pengawal dia jalan nak cari orang yang buat baik dan nak reward dengan duit. Dia bawa harta dia bawa. Saat pertama dia keluar tu, dia jumpa seorang tua yang sedang tanam pokok. So dia fikir, tuanya orang ni paling pokok. Kalau pun pokok ni, ada riwayat kata itu pokok zaitun, kalau dia tumbuh pun beberapa tahun baru dia nak buah. Hasilnya mungkin sempat tak sempat orang tua ni. Tapi dia pergi tengok kesungguhan orang tu tanam. Dia pergilah, dia jumpa orang tua tu, kemudian dia bagi salam, betul jawab. Dia kata, wahai orang tua, dia kata, kamu tanam pokok ni agak-agak sempat ke kamu dah dapat hasil ni, kan? Orang tua tu kata, kenapa? Sebab dia kata pokok ni makan masa untuk berbuah. Betul. Satu lagi, kalau berbuah pun hanya setahun sekali. Kata orang tua tu kata, saya kalau sebelum ini saya mengambil hasil dan dapat makan daripada usaha dan kebaikan orang dulu. Orang dulu tanam, saya dapat makan. Sekarang ni tak apa salahnya saya tanam pokok ini untuk beri pula orang generasi yang akan datang makan. Masya Allah. So dengar tu khalifah ni Harun Rashid, wah ini bagus ni. Terus dia minta dia punya tu untuk bagi duit. Bayarlah. So apabila diberi kepada orang tua ni ambil dan senyum sinis lah. Senyum kan. Dia kata, kenapa kamu senyum? Dia kata, macam mana saya tak senyum? Tadi kata khalifah kata saya punya usaha ni, saya mungkin makan tahu nak dapat hasil. Tak, ini saya baru tanam dah dapat hasil dah. Maknanya dia bayar dah dapat duit. So khalifah ni kata, bagus juga ni, pandai juga. Bagi dia lagi duit, tambah lagi. So dia bagi duit tu, dia dapat tu, dia ketawa pula. So khalifah kata, kenapa kamu ketawa? Macam saya tak ketawa, dia kata, sebab tadi Khalifah kata kalau pun dia berhasil setahun sekali, ini dah dua kali dah dalam masa yang sangat singkat. Jadi Khalifah ni dia kata lepas tu dia kata, pergi kat orang tu yang duit tu, dia kata okey bagi lepas tu dia bisik, lepas ni kita jalan tinggalkan dia. So bagi tu terus jalan, tak tanya lagi. Tak tanya dah. So dia punya pembantu kata, wahai Khalifah, kenapa tak tanya lagi, tak tu. Dia kata kalau kita duduk situ habis harta kita. Sikit lagi bagi. Maksudnya kebaikan tu tak ada limit. Allah Akbar. Kebaikan ni tak ada limit. Tak boleh nak, kita tak mampu nak ukur. Hanya Allah yang Maha Kaya tu yang akan mampu untuk memberikan membalas daripada tu. Jadi kita memang tak rugi pun buat kebaikan. Setiap tu kita akan dibalas oleh Allah SWT. Ambillah dan rebutlah peluang kebaikan tu. Rebut peluang seperti mana bagi Nabi SAW ajar kita. Memang rebut peluang. Segala benda tu ditentukan oleh Allah SWT. Setiap apa yang kita beri, pastinya ada balasan daripada Allah SWT. Habib, terima kasih banyak untuk perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi apa yang kita belajar daripada Al-Mustafa bagi Nabi SAW. InsyaAllah. Terima kasih banyak Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. صلوا
Al-Mustafa bersama Habib Najmuddin Uthman Al-Khirit. Allah adalah tujuan, Al-Mustafa Rasulullah adalah jalan. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Ataupun 2 kali dalam 1 bulan. Barulah kita consider sebagai nocturnal anorexia. Andai kata dia just jarang-jarang sekali-sekala macam tu, just mungkin naik mic. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade 29 di TV IKIM Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 hingga 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun, mempunyai diploma dalam bidang komunikasi, penyiaran, filem atau media yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, bertanggungjawab terhadap kawalan aspek-aspek teknikal sebelum dan semasa rakaman atau penerbitan sesuatu produk audio-visual seperti kawalan kamera, pencahayaan, audio dan lain-lain lagi bagi menjayakan sesuatu rakaman ataupun penerbitan audio-visual. Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pasca produksi audio-visual, suntingan, adunan dan lain-lain lagi bagi menghasilkan bahan rancangan yang mematuhi piawaian teknikal yang ditetapkan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau selewat-lewatnya pada 3 Oktober 2023. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada pekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Di
sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kadang dia mengekori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan, bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM.